Ada pada jalan orang-orang yang istiqamah, dapat sama-sama kita solat fardu asar secara berjemaah, dan dapat tuan-tuan dan juga termasuk diri saya, puan-puan sekalian, dapat sama-sama kita meluangkan masa sedikit, mungkin dalam 15 ke 20 minit ini agaknya, untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebahagian daripada perkara-perkara yang melibatkan agama kita, yang sebahagian kita sudah lupa barangkali, atau sebahagian daripada kita masih lagi mengingatinya hanya sekadar tazkirah, peringatan dan juga koreksi, penambahbaikan untuk diri kita dalam membina hati kita, dalam membina jiwa kita menjadi orang-orang yang beriman, supaya berbetulan dengan bulan Ramadan yang mulia ini dapatlah kita menyempurnakan maksud daripada syarak, maksud daripada kewajipan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kebetulan kita berada pada hari yang ke-14 dalam bulan Ramadan bagi tahun ini. Sedar dan juga tak sedar, kita hampir separuh daripada perjalanan Ramadan telah kita lalui. 14, dan kita berada pada waktu asar sekarang ini. Dah separuh daripada perjalanan Ramadan kita telah kita lalui. Dan di sini adalah waktu yang terbaik untuk kita menilai kembali bagaimanakah Ramadan kita. Adakah separuh masa yang pertama ini sudah begitu baik kalau dibandingkan dengan Ramadan kita yang lepas? Atau barangkali sebahagian merasakan bahawa Ramadan kita kali ini yang sudah berlalu hampir 14 hari ini sangat tidak berapa memberangsangkan kalau nak dibandingkan dengan bulan-bulan puasa dan juga Ramadan kita yang lalu, khususnya dalam bab semayang sunat kita, khususnya dalam bab sedekah kita, khususnya dalam bab malam kita. Maksud malam ini tuan-tuan, bahagian malam. Pasal banyak ulama menyebutkan bahawa di antara bulan Ramadan ini, dalam hari-hari dalam bulan Ramadan ini, di antara siang dan malamnya, maka Allah melebihkan malam. Allah memberi afdaliyah, kelebihan yang terlalu banyak, yang Masya Allah cukup banyak, ketika mana pada malam bulan Ramadan. Sebab itu waktu malam ini jangan kita persisiakan. Dan juga dalam kebetulan ini tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua satu hadis Nabi SAW daripada riwayat yang sahih. Nabi SAW pernah bersabda, ini satu hadis qudsi. Ini supaya kita fahamlah, takut-takut bila saya terjemahkan nanti tak berapa faham kita. Hadis Nabi dengan hadis qudsi ataupun hadis yang biasa daripada Nabi SAW, dia ada beza sedikit dengan apa yang dinamakan hadis qudsi. Hadis Nabi SAW ataupun hadis yang biasa, dia lafaznya daripada Rasulullah dan maksudnya pun daripada Rasulullah. Tapi kalau hadis qudsi ini, lafaz dia daripada lidah Nabi SAW, tapi maksudnya adalah sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lafaz hadis qudsi ini seolah-olah macam ayat Quran sekali imbas, sekali lihat kita. Seolah-olah macam Allah yang berkata. Sebenarnya memang Allah yang berkata pun, tetapi melalui lidah Nabi SAW. Dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW pernah menyebutkan di hadapan para sahabat, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah hina yabqa sulusul laylil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa a'tiyah wa man yastaghfirni fa aghfiru lah. Nabi SAW pernah menyebut, iaitu satu hadis qudsi yang menyebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dalam lafaznya menyebut. Tetapi ulama di sini memberi maksud yang sedikit berbeza, iaitu Allah tidaklah sama seperti makhluk turun ke langit dunia macam satu kapal terbang yang nak landing turun daripada langit. Tak. Para ulama menyebutkan
yang dikatakan Allah itu turun ke langit dunia, para malaikat yang diutuskan atas arahan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebegitu banyaknya. Ila sama'id dunia, ke langit dunia, kull lailah, setiap malam, termasuk dalam bulan Ramadan dan termasuk di luar daripada bulan Ramadan. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika mana berbakinya malam itu 1/3 malam yang terakhir. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman Allah, siapa-siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan perkenankan doanya. Fa'astajiblah. Siapa-siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan perkenankan doanya. Wa may yas'aluni, siapa yang minta sesuatu kepada aku, kata Allah, maka fa'atiyah, maka aku akan berikan kepada dia. Dan yang ketiga janji Allah, wa may yastaghfirni, sesiapa yang minta keampunan kepadaku, fa'aghfirullah, Allah berjanji dia akan mengampunkan orang itu. Maknanya 3 janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah, iaitu siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa dia. Siapa yang minta sesuatu kepada Allah, Allah akan berikan apa yang dia minta itu. Dan siapa yang minta maghfirah dan keampunan kepada Allah, Allah akan berikan keampunan kepada dia. 3 janji Allah itu Allah letakkan dalam satu masa pada waktu malam. Inilah waktu yang paling istimewa. Inilah waktu yang paling afdal, lebih utama daripada waktu-waktu malam yang lain, iaitu apa dia tuan-tuan? Waktu 1/3 malam yang terakhir. Itulah waktu yang para ulama berikan nama jolokannya sebagai waktu sahur. Waktu sahur. Jadi kita mungkin selalu dengar waktu sahur tu ada dalam bulan Ramadan, tetapi tidak. Allah sediakan waktu sahur itu 1/3 malam yang digelar dan dijolokkan dengan sahur itu, Allah sediakan tiap-tiap malam dalam hari-hari yang manusia lalui. Tak ada terlibat dengan bulan-bulan tertentu, tak ada terlibat dengan bulan Ramadan. Setiap bulan, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, dalam setiap hari, setiap malam yang kita lalui itu ada satu waktu yang dinamakan waktu sahur. Itulah 1/3 malam yang terakhir. Dan dalam waktu itu Allah janjikan 3 keberkatan ini, keampunan Allah, permintaan yang Allah akan berikan kepada orang itu, dan doa yang sangat-sangat mustajab. Jadi kalaulah keberkatan Allah beri terlalu banyak di dalam bulan Ramadan ini, sangat sayang kalau kita berada dalam bulan Ramadan, lalui 30 hari dalam bulan Ramadan ini, tapi kita mensia-siakan waktu 1/3 malam yang terakhir itu. Sebahagian besar daripada kita memanglah tahu fadilat galakan Nabi SAW supaya tasahharu, bangun sahur, fa inna fi suhuri barakah. Itu merujuk kepada makan sahur kita. Tetapi jangan kita lupa, 2 kali Allah sebutkan perkataan sahur dalam Al-Quran itu, Allah tak rujuk kepada makan, tetapi Allah rujuk kepada orang-orang yang sedang bersolat minta keampunan kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Apabila masuk waktu sahur mereka meminta keampunan kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta keampunan pada waktu sahurnya. 2 kali perkataan sahur Allah sebut dalam Quran, Allah kaitkan dengan orang yang minta taubat, keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tidak menikmati waktu-waktu tersebut. Sebab itu kita punya konsep dan sistem sahur kita kena ubah sikitlah. Bangun di awal waktu, jam 4, mungkin jam 3.30, bangun seawal mungkin untuk kita jadikan sebahagian waktu sahur kita itu untuk ibadat. Kemudian di akhirnya mungkin barulah kita menjamah sikit juadah untuk bekalan tenaga kita mungkin. Ataupun sebahagian orang ada yang bangun dan makan dulu. Mungkin lapar, mungkin tak selesa, mungkin belum ada tenaga, makan dulu. Makan sahur dulu. Dan kemudian barulah waktu yang selebihnya sampai kepada waktu subuh diperuntukkan untuk dia beribadat, melakukan solat-solat sunat.
Dan juga menyebut tentang kelebihan 1/3 malam yang terakhir ini tuan-tuan. Suka juga untuk saya menyebutkan mengenai fadilat dan kelebihan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Orang-orang dulu pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, dia sebut salat Qiyam Ramadan. Itu merujuk kepada apa? Itu merujuk kepada solat tarawih. Solat malam ini, Qiyamul Lail ini, Qiyam maksudnya berdiri, Lail tu maksudnya malam, berdiri di tengah malam. Bukan berdiri begitu je, maksudnya berdiri tu solat di tengah malam. Qiyamul Lail ini memang ulama khususkan waktunya tuan-tuan. Kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kebanyakannya merujuk kepada selepas daripada waktu Isyak mulanya sehinggalah kepada waktu terbitnya fajar, nak masuk waktu subuh, mula waktu Isyak. Orang Arab dia mentakrifkan al-lail itu malam tu daripada waktu Isyak. Kita orang Melayu ni kalau sebut malam tu maghrib tu dah malam, senja tu dah malam, pukul 7 dah malam ni masuk. Tapi orang Arab diistilahkan malam itu selepas daripada hilangnya cahaya merah di langit. Masuk dia waktu Isyak, itu dah masuk malam bagi mereka. Dan mulanya malam itu adalah selepas daripada waktu Isyak sampai ke waktu subuh. Jadi mana-mana di antara kita yang melakukan solat sunat pada waktu tersebut, sejak daripada selepas Isyak sampailah ke waktu terbit fajar, maka itu sudah memenuhi apa yang dikatakan sebagai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Jadi orang bertanya, habis kalau begitu sembahyang tarawih kita dikira Qiyamul Lail ke? Ya, dikira Qiyamul Lail. Sembahyang tarawih kita itu adalah Qiyamul Lail. Dan orang-orang pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka masa tu perkataan tarawih ni belum popular lagi. Mereka panggil salat ataupun mereka panggil Qiyam Ramadan. Mereka panggil Qiyam Ramadan. Kan ada hadis yang popular, Nabi SAW bila masuk je bulan Ramadan, lepas daripada waktu Isyak, Nabi keluar daripada rumah Nabi, lalu Nabi melakukan 2 rakaat berturut-turut. Hari yang pertama diikut oleh beberapa orang sahabat. Hari yang kedua makin ramai sahabat yang keluar ikut Nabi, jadi berjemaah ikut, jadi makmum. Dan kemudian hari yang ketiga ditunggu Nabi SAW tidak keluar untuk sembahyang Qiyam Ramadan. Sebab apa? Sebab keesokan paginya Nabi kata, aku khawatir kalau orang-orang menganggap ini satu kewajipan bagi kamu orang-orang yang beriman. Dan selepas itu pelbagai, kebanyakan sahabat-sahabat ada yang sembahyang berjemaah dengan kelompok-kelompok kecil. Ada sahabat-sahabat sebahagian yang sembahyang Qiyam Ramadan itu seorang-seorang, sendiri-sendiri dan sebagainya. Sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika itu Sayyidina Umar rasa tak selesa. Tak selesa dengan keadaan masuk saja di kawasan Masjid Nabawi itu orang berselerakkan. Lepas dia sembahyang Isyak, masing-masing berselerakkan. Ada yang buat jemaah kecil di bahagian sudut kiri, ada yang buat jemaah kecil di sini, ada yang sembahyang Qiyam Ramadan seorang-seorang dan sebagainya. Sayyidina Umar tak selesa tengok perkara itu. Lalu Sayyidina Umar mengeluarkan satu qarar, mengeluarkan satu perkeliling supaya dilakukan sembahyang Qiyam Ramadan ini secara berjemaah. Buat sembahyang tarawih berjemaah. Diangkat seorang yang fasih bacaan Quran dia, yang baik bacaan Quran dia. Kalau tak silap saya disebut dalam sejarah, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, salah seorang daripada penulis Al-Quran dan penghafaz Al-Quran yang mahir. Angkat dia jadi imam. Dan ditetapkan ketika itu supaya dibuat sembahyang Qiyam Ramadan itu 20 rakaat. Tetap 20 rakaat. Itu mungkin diambil tak terlalu banyak. Mungkin ada sebahagian sahabat yang buat lebih daripada itu. Ada sebahagian sahabat yang buat kurang daripada itu. Hikmah Sayyidina Umar ketika itu mungkin dia ambil yang pertengahan supaya tidak membebankan dan tidak terlalu menyenangkan orang. 20 rakaat ditetapkan, digazetkan dan diqararkan sampailah ke hari ini. Kemudian pada zaman berlalunya zaman, kalau tak silap saya disebutkan pada zaman Imam Malik, jadi orang mula melaksanakan sembahyang tarawih ini dengan begitu kuat.
Sehingga di Madinah sendiri, di Masjid Nabawi sendiri sampai 39 rakaat, 36 tarawih plus dengan 3 witir. Di Mekah pula trendnya berbeza. Buat 20 rakaat, tapi lepas 4 rakaat mereka berhenti, mereka tawaf dulu 7 kali tawaf. Habis tawaf 7 kali, mereka sambung balik 4 rakaat. Kemudian dah 4 rakaat mereka berhenti, kemudian mereka tawaf kembali 7 kali tawaf. Sampai begitu sekali. Diselangi 4 rakaat tarawih tu dengan tawaf 7 kali. Subhanallah. Ini ada dalam catatan sejarah. Jadi mereka ni mengambil inisiatif di antara selangan-selangan tarawih itu supaya adanya sedikit rehat. Orang di Madinah mereka ambil rehat, tapi dengan keadaan rakaatnya yang banyak, mereka ambil rehat sekejap. Orang-orang di Mekah mereka ambil inisiatif, ambil di antara beberapa rakaat itu mereka ambil untuk rehat dengan bertawaf, jalan sikit, ambil angin. Itu. Kemudian satu rehat, satu kali serangan rehat, itulah yang dipanggil tarwihah. Satu serangan rehat di antara selang di antara beberapa rakaat itu, itulah dinamakan tarwihah. Dan dalam 20 rakaat yang diselangi dengan banyak kali rehat, itulah yang mereka panggil sebagai tarawih. Itu asalnya. Barulah kemudian selepas itu lafaz dan perkataan ataupun nama solat tarawih itu sangat-sangat popular, merujuk kepada solat qiyam Ramadan yang dibuat oleh Nabi dengan para sahabat. Itu asalnya perkataan tarawih itu. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh pun dia gunakan perkataan tarawih. Dah popular dah ketika itu, dan ulama-ulama pada zaman tabi'in pun dah gunakan perkataan tersebut. Jadi perkataan tersebut masyhur, merujuk kepada semayang yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Itu kelebihan tarawih. Tak ada dalam bulan-bulan lain. Dalam bulan-bulan lain selain daripada Ramadan tak ada. Ini je bulan Ramadan ini khas khusus adanya solat tarawih yang dibuat oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Jadi rugi kepada kita. Rugi pada kita. Pada siapa tuan-tuan? Kepada orang yang buat sikit-sikit ni rugi. Rugi. Yalah, dia kata 8 rakaat ini sunnah ni, 8 rakaat sunnah. 8 rakaat sunnah, tapi kena ikut juga sunnah Nabi. 1 rakaat itu berapa banyak? Berapa lama tu? Kalau kita jenguk hadis Nabi SAW, tuan-tuan, solat malam Nabi tu, ada seorang sahabat yang pernah ikut Nabi SAW solat malam. 1 rakaat Nabi tu je sampai kepada surah An-Nisa, dekat 4 juzuk lebih hanya untuk 1 rakaat. Kalau kita boleh buat macam itu, ataupun mungkin satu rakaat itu 1 juzuk, 8 rakaat silakan. Tapi 8 rakaat kita ini tuan-tuan terlalu singkat dan terlalu sedikit sangat nak dibandingkan dengan amalan-amalan orang-orang golongan yang saleh dalam bulan Ramadan. Jadi rugi kita. Sebab tu saya selalu nasihatkan kawan-kawan saya yang dekat bandar, kadang-kadang ialah kerja kuat, banyak kerjanya tuan-tuan. Jadi kadang-kadang lututnya sakit. Orang ibu-ibu kita kadang-kadang lututnya sakit, kadang-kadang pinggangnya sakit, kadang-kadang kodratnya tak ada. Terasa ni, hati ni terasa nak semayang lama ni, hati ni terasa nak semayang tarawih ni, nak cukupkan 20, nak banyak, tapi kudrat tak ada, keadaan penat. Saya sarankan satu motivasi yang boleh kita gunakan. Ini untuk sekadar motivasi lah, pemangkin semangat kita, untuk kuatkan lagi kita punya, nak banyakkan lagi semayang tarawih kita. Perempuan, tuan-tuan, boleh mulakan dengan semayang berdiri secara berjemaah, ikut pada imam-imam di masjid. Silakan buat macam biasa. Bila dah sampai satu waktu yang rasa badan kita letih sangat, mungkin rasa badan kita penat sangat, tuan-tuan ambil lah kawasan-kawasan di tepi tu, ambil pok-pok tepi sikit. Jangan balik. Kita ni balik memang niatnya nak sambung, tapi selalunya sambung tidur terus. Jarang niat kita itu terlaksana kalau kita nak balik rumah sambung semayang. Jarang. Selalunya tak habis. Selalunya niat itu, insya-Allah sambung esok pagi agaknya, bapak bangun malam sikit. Selalunya tak habis kita ni kalau nak 20 kat dalam rumah. Banyak dia punya dugaannya. Tuan-tuan boleh mulakan dengan semayang secara duduk, untuk orang yang terasa penat sangat. Semayang tarawih, ya. Sebab itu kita kena faham satu benda di antara beza semayang wajib dan semayang sunat.
Sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Sembahyang fardu, salah satu daripada rukunnya yang kita tahu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Jadi berdiri itu merupakan satu rukun. Wajib berdiri untuk orang yang mampu. Sembahyang fardu 5 waktu kita, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jadi kalau kita keuzuran, tak mampu, pening kepala, baru kita duduk. Dah duduk tu, bila mampu untuk berdiri, wajib untuk berdiri balik. Itu solat fardu. Tapi berbeza dengan sembahyang sunat kita. Sembahyang sunat Allah berikan kelebihan sebab Allah nak orang-orang yang beriman ni buat banyak sembahyang sunat ni. Sebab itu dalam agama kita, sembahyang sunat ini boleh dilaksanakan secara duduk walaupun seseorang itu tidak sakit dan tidak uzur. Hanya untuk sembahyang sunat. Tuan-tuan bukalah dalam Azkar Imam Nawawi, ada cerita panjang lebar tentang ini. Jadi boleh untuk kita sembahyang sunat dalam keadaan duduk. Cuma kata Nabi SAW, markah dia kurang sikit. Markah sembahyang duduk ni kurang sikit. Sembahyang orang yang duduk separuh daripada sembahyang orang yang berdiri. Jadi kalau kita mampu untuk berdiri, kita memutuskan untuk sembahyang duduk, boleh. Sembahyang kita sah, tak ada apa-apa masalah. Cuma pahala dia ada sedikit kurang. Pahala dia separuh daripada orang yang mampu untuk berdiri dan dia sembahyang berdiri. Itu saja rugi dia. Tapi kalau kita nak rebutkan fadilat dan kelebihan, apa yang Allah kurniakan, apa yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan, bertembung pula dengan keadaan kita ni yang lemah badan kita. Mungkin tak berapa kuat, mungkin kerjanya siang, kerja kontrak dan sebagainya. Daripada kita buat sedikit 4 rakaat, 8 rakaat, tuan-tuan buatlah 20 rakaat dalam keadaan mungkin separuh daripadanya tuan-tuan duduk. Kerana itulah kemampuan kita yang itulah motivasi pemangkin yang kita ada ketika itu. Jadi jangan rasa, yelah kadang-kadang segan. Orang muda macam kita, sembahyang pula sembahyang duduk. Dan sembahyang duduk ni yang paling afdal sekali adalah duduk iftirash. Duduk bawah pula. Orang sebelah orang veteran, dia tengok kita orang muda sembahyang duduk, dia kata tadi sihat pula lah hamba Allah ni. Tengok macam segar, jalannya laju. Berlari boleh, macam tak ada apa-apa. Tengok sembahyang isyak tadi, okey. Ini sembahyang tarawih, duduk pula. Kita tak tahu kondisi dia, mungkin dia penat, mungkin dia rasa letih, tapi nak buat juga solat tarawih, kita raikan. Tuan-tuan, ini sebahagian daripada usaha yang kita boleh buat untuk memantapkan lagi solat tarawih kita dan solat malam kita. Dan juga sekarang ini banyak yang berlaku, tuan-tuan. Ini sedikitlah sebelum saya tutup, tuan-tuan. Ini banyak juga persoalannya. Ramai orang yang tertanya-tanya. Dia masalah untuk orang yang rajin sembahyang. Orang yang tak rajin sembahyang, dia tak ada masalah benda ni. Satu perkara yang selalu dibincangkan, sembahyang witir kita. Witir ni kan kalau kita belajar, tuan-tuan, guru kita ajar supaya witir itu jadikan dia sebagai penutup kepada solat sunat kita. Ij'alu akhiru salatikum bil-laili witran, kata Nabi. Jadikan solat malam kita itu yang terakhir itu, jadikan sembahyang witir yang terakhir sebagai penutup. Dan juga ada satu hadis Nabi SAW juga, yang kalau perempuan tuan-tuan cari, tuan-tuan akan jumpa. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kita ni sebahagiannya jadi risau. Kita kadang-kadang sembahyang tarawih sekali berjemaah dengan imam. Lepas tu imam akan tutup tarawih 20 rakaat itu dengan witir 3 rakaat. Jadi permasalahan dia adalah, ini masalah untuk orang yang rajin sembahyang. Bila malam, dia bangun sahur awal mungkin jam 3.30, jam 4 dah bangun. Lalu dia nak sambung lagi solat tarawih dia mungkin. Lalu dia nak sambung lagi solat malam dia. Dia nak buat solat taubat, solat istikharah, macam-macam lah, solat hajat dan juga sebagainya, ataupun solat sunat mutlak di malam hari. Nak buat solat lagi. Tapi kemudian nak ditutupkan lagi dengan tarawih. Kita nak dapatkan fadilat witir itu sebagai penutup. Tapi dah buat witir tadi. Itu jadi masalah. Boleh tak dibuat witir sekali lagi? Sedangkan dia ada jumpa dengan hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Jangan dibuat 2 witir dalam satu malam. Itu banyak khilaf pandangannya, tuan-tuan. Orang yang memegang kepada witir itu kena jadi penutup yang terakhir.
Dia kata boleh untuk witir sekali lagi. Sebab berdasarkan kepada perintah Nabi, jadikan witir itu ij'alu fi akhir solatikum witra. Jadikan yang terakhir bagi solat malam kamu witir. Tapi sebahagian orang yang memegang kepada tidak bolehnya witir 2 kali dalam satu malam. Jadi ada sebahagiannya yang bila bangun malam tu dia tak buat witir lagi dah. Sebab dia kata dah buat witir. Tapi dari segi satu sudut tak berapa elok. Sebab Nabi suruh jadikan penutup. Tuan-tuan gunakan pendapat yang ketiga. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh disebut. Pendapat yang ketiga ni macam mana tuan-tuan? Ini dibuat oleh sebahagian para sahabat. Di antaranya Ibnu Umar ada meriwayatkan. Cara dibuat. Bagaimana cara dia buat witir itu tuan-tuan? Tadi dengan imam kita dah buat witir 3 rakaat. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Masa solat tarawih. Kemudian tuan-tuan balik, tuan-tuan puan-puan tidur. Bila malam jam 3.30 waktu sahur kita bangun balik. Ketika itu kalau kita nak sambung semayang malam kita, tuan-tuan buat macam sebahagian sahabat buat. Bangun saja daripada tidur, tuan-tuan mulakan solat malam tuan-tuan dengan witir 1 kali. Witir 1 rakaat. Tadi dah 3 rakaat. Bila bangun saja malam, mulakan solat malam kita dengan witir 1 rakaat. Kenapa? Sebab witir 1 rakaat ini sebagai penyambung witir yang tadi. Maknanya tadi dah 3 rakaat. Sambung jadi yang satu lagi jadi 4 rakaat. Maknanya witir kita tak sempurna lagi. Sebab witir ni maksudnya ganjil. Dia tak boleh dengan angka genap. Jadi kita buat satu witir itu supaya menjadikan witir kita sepanjang malam itu dah 4 rakaat. Dan kemudian selepas daripada witir yang 1 rakaat itu, tuan-tuan buatlah solat malam tuan-tuan. Tahajud. Tahajud ni memang sangat-sangat cantik. Tahajud ni tak boleh dibuat di awal malam. Pasal syarat dia, di antara salah satu syarat dia adalah mesti tidur. Syarat di antara tahajud, mesti tidur. Kalau tak tidur, tak boleh tahajud. Solat lain boleh. Solat sembahyang hajat, solat sunat mutlak boleh. Tak tidur pun tak apa. Tahajud mesti tidur. Bangun saja, buatlah tahajud, hajat, istikharah, apa-apa sahaja, tasbih. Tasbih tu yang penting tu. Hikmah banyak. Solat tasbih dan apa sahaja. Dah habis daripada solat tersebut, maka tuan-tuan barulah tutup dengan 1 lagi rakaat witir. Maknanya apa? Maknanya malam itu sepanjang malam tuan-tuan dah buat 5 rakaat witir, 2 rakaat plus 1 rakaat ketika mana sebelum tidur. Kemudian bila bangun daripada tidur, dimulakan dengan 1 kali witir dan ditutup dengan 1 kali witir, menjadikan witir sepanjang malam itu 5 rakaat, walaupun kita buat 2, 1, 1, 1. Kerana ia boleh. Dan sebahagian para sahabat ada yang melakukan sebegitu. Jadi bila kaedah itu kita guna, maknanya kita meraihkan hadis Nabi, jadikan witir sebagai penutup. Dan dalam masa yang sama, kita meraihkan juga hadis Nabi, tidak membuat 2 witir dalam satu malam. Sebab witir kita yang malam itu bersambung dengan witir yang sebelum daripada kita tidur. Itu sebahagian daripada ilmu yang mungkin jarang kita dengar lah. Tapi mungkin tuan-tuan guru kita ada juga mengajar teknik yang sebegitu. Ada disebutkan dalam beberapa kitab. Jadi tuan-tuan, itu saya ingat sekat itu sajalah. Tazkirah je lah, bukanlah kuliah asal. Tazkirah ringkas kita. Mudah-mudahan kita pergunakan saki-baki lebih kurang 15 malam ini untuk kita jayakan Ramadan kita. Jangan sia-siakan Ramadan kita. Tarawih ini nampak macam ringan, nampak macam simple tuan-tuan, tetapi fadilat dia masya-Allah cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Orang-orang yang terdahulu, golongan salafus saleh, memang dia akan mengejar solat tarawih ini sebab jarang jumpa. Benda yang jarang jumpa ni, benda yang Allah bagi sekali-sekala ni, dia punya harga dia sangat-sangat mahal berbanding dengan benda yang selalu kita jumpa. Jadi mudah-mudahan kita adalah sikit faedah kita bawa balik kenaan tentang malam-malam kita dalam bulan Ramadan, bagaimana kita nak melalui malam-malam kita. Dalam sikit tazkirah ringkas ini mungkin tak ada apa-apa, tapi adalah sikit bekalan untuk kita bawa pulang sebagai ilmu dan juga yang penting amalan kita sehari-harian selepas ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته